Hidup adalah sebuah perjalanan yang tak sama meletup dan saya melambung. Si gula ngai masak pun pernah. Sebab apa kita ialah tapi nak teruskan itu terpaksa lah. Ikhlaskan diri membantu veteran Angkatan Tentera Malaysia bersama BH Petrol menerusi di celah-celah kehidupan musim ke-12 mulai 12 April ini di TV1. Kembali bersama anda dalam Sawak Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bincangkan berkaitan dengan satu pengisian yang semestinya dinantikan juga oleh para penonton di RTM di celah-celah kehidupan bersama BH Petrol. Dan kita akan bersama dengan Lieutenant General Datuk Pahlawan Haji Khairuddin Haji Mat Yusof, pengerusi BH Petrol. Terima kasih kerana bersama kami. Dan juga Insinyur Azizul Azili Ahmad, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih, Dr. Kita mulakan, Datuk, dengan soalan berkaitan dengan musim ke-12 ini. Di celah kehidupan yang akan dibawakan bersama dengan BH Petrol ataupun lebih dikenali sebagai DCCK yang akan ke udara di TV1. Apakah yang akan ditampilkan pada musim ini yang akan dibawa dalam pengisian baru? Tak kala kita baru saja lepas keluar daripada lockdown dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya pengisian untuk musim baru ini, Datuk? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersemua. Bulan puasa ni tekak apa sikit. Okey, alhamdulillah BH Petrol masih lagi meneruskan dengan tanggungjawab social corporate iaitu CSR lah, corporate social responsibility. Kami dengan menjejak bekas-bekas tentera yang telah lama bersara melalui program yang kita panggil di celah-celah kehidupan atau lebih popular dengan gelaran DCCK, ya. Jadi tahun ni kita punya tema ialah BH Petrol di hati. Kita ada 20 episod berlatar belakangkan kepada bekas-bekas tentera lah, atau veteran tentera yang kita kesan dan kita dapatkan mereka yang terkesan akibat pada COVID-19 ni. Ini termasuklah mereka yang hilang pekerjaan, mereka yang tak cukup modal untuk berniaga dan sebagai problem selepas COVID. Ya. Jadi realitinya kita ada 20 orang dan prima ini akan tiap satu episod akan diberikan masa sebanyak selama 20 minit lah. Dan mereka ini adalah daripada golongan B40 luar atau dalam bandar. Ya. Jadi 35 tahun meninggalkan perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia, tapi BH Petrol masih boleh menjejak mereka ini dan menyusun cara untuk membantu mereka dalam mendepani cabaran dalam kehidupan masing-masing. Apakah cara pemilihan yang dilakukan untuk mereka menerima sumbangan pada musim kali ini? Okey. Pertamanya, ini ada tahun yang ke-12. Jadi kita telah pun dikenali oleh masyarakat umum lah. Dan juga oleh persatuan-persatuan bekas tentera dan PVTM. Untuk itu mereka sentiasa atau kita senang untuk memohon pada mereka untuk mengemukakan nama-nama yang kita fikirkan layak lah untuk menerima bantuan ini. Jadi berasaskan pada cara ini kita dapat menjejak mereka ni. Juga kita mendapat kerjasama daripada persatuan bekas tentera PVTM dan juga JEF, Jabatan Hal Ehwal Veteran. Mereka bekerjasama dengan kita untuk mendapatkan ahli-ahli ataupun bekas-bekas tentera yang layak untuk menerima bantuan ini lah. Ya. Jadi seterusnya dalam 20 cerita yang akan kita ketengahkan nanti, Insinyur Azizul, yang mana paling menyentuh hati pihak BHP, so BH Petrol, dan yang mana paling perlu kita tunggu-tunggu? Okay, terima kasih kepada kru penerbitan Selamat Pagi Malaysia kerana memberi ruang kepada Baustad Petroleum untuk menceritakan sikit pasal DCCK. Tahun ni saya rasa yang menariknya lah tuan-tuan dan puan-puan,
kita dalam salah satu episod kita di Pahang ni, yang amat berhormat Perdana Menteri kita sendiri turun, dan saya amat terharu dan kagum dengan beliau dalam kesibukan masa beliau, dan amat terima kasih kepada Jabatan Perdana Menteri khususnya kerana sanggup turun padang pada hari Minggu untuk bersama kita dalam ni. Kelebihan pada yang saya tengok tu dalam episod tersebut, saya nak baca sikit pasal sinopsis dia ni. Veteran yang kita bantu di itu adalah satu veteran lelaki yang putus kaki akibat jerangkat sama semasa operasi Cahaya Bina Ogos 1977. Yang itu kita ada tengok gambar dia baru-baru ni dalam montas kita, dan masih gigih lagi mencari rezeki Nuri Getah. Dan kita juga masa tu membantu seorang balu menyaga di Jalan Besar menghala ke Bera, yang mengesahkan balu ni yang amat berhormat Perdana Menteri, bagaimana beliau berjuang balu dengan anak-anaknya. Dan saya rasa episod kali inilah yang harus kita tonton kerana PM kita sendiri yang turun padang dalam tu. Apa yang kita nak ajukan, tak saya buat tambahan sikit ya. Boleh. Sebenarnya kita nak memaparkan motivasi kepada semua orang lapisan masyarakat bahawa kehidupan kita yang hari ini, keamanan dan kesejahteraan yang kita kecapi pada hari ini adalah pengorbanan Angkatan Tentera Malaysia. Jadi apa yang saya nak sarankan BH Petrol ingin menunjukkan sisi positif yang veteran-veteran ini masih kental, masih kental memperjuangkan kehidupan tanpa putus asa walaupun dalam hidup yang kekurangan. Itu saja. Jadi saya sudah bertanya soalan ini sebenarnya dalam temu bual kita yang sebelum ini. Mereka banyak berkorban, mereka telah berkorban nyawa, berperang dan bertarung demi keselamatan dan kesejahteraan kita sebagai sebuah negara. Mengapa agaknya mereka seolah-olah disisihkan ataupun terpinggir sebegini pada pendapat Engineer Azizul? Saya nak membetulkan sikit. Dia bukan disisihkan dalam hal ini. Sebenarnya mereka ni kadang-kadang tidak mendapat bantuan yang sewajarnya disebabkan kebanyakan orang ini berhenti sebelum bersara. Jadi dalam ni ada polisi kerajaan mengatakan mereka harus menamatkan perkhidmatan beberapa tahun sebelum diorang ni. Jadi setiap individu ni dia mempunyai motivasi dan juga objektif dalam hidup dia, apa yang beliau nak buat. Yang itu kita tak boleh salahkan veteran tersebut. So dalam hal ni, veteran-veteran mana yang mungkin bekerja tidak cukup perkhidmatan, yang itu yang kita bantu. Kelebihan selalu kita bagi kepada veteran-veteran yang tidak berpencen. Dan dalam hal ni sebab kita tengok banyak, jadi dana kita agak terhad dan masa kita agak terhad, dan kita cuba nak membantu sebanyak yang mungkin. Dan pada episod sebelum ni juga kita banyak melihat veteran yang telah berkhidmat di bawah Angkatan Tentera British pada ketika itu. Betul. Jadi tidak didaftarkan sebagai sebahagian daripada Angkatan Tentera Malaysia pada ketika itu. Jadi banyak sebenarnya situasi dan senario yang menyebabkan mereka berada dalam keadaan-keadaan yang ditunjukkan. Dan seterusnya ingin kita bertanya tentang cabaran dalam menghasilkan episod-episod kali ini. Kerana kita berada dalam situasi pandemik, ada kekangan-kekangan dan sebagainya, Datuk. Bagaimana sebenarnya cabaran-cabaran ini diharungi dalam menghasilkan DCCK musim ini? Pertamanya pada keseluruhan DCCK tahun ini kita ada sebenarnya 21 episod. Iaitu yang episod ke-21 itu adalah rumusan daripada 20 episod yang kita tayangkan tu. Jadi untuk kali ini memang banyak cabaran. Cabaran dia satu pandemik, KPK dan sebagainya, dan juga ekoran banjir yang melanda. Sebab projek kita di Kelantan Terengganu tergendala. Benda ni hanya siap saya ingat seminggu sebelum rancangan ini dikeluarkan. Jadi ini menjumpukan satu cabaran. Walaupun dua buah rumah veteran ATM dengan kerjasama daripada skuadron 7 Regimen Askar Jentera dapat kita siapkan mendapat kerjasama di antara BH Petrol dengan satu lagi anak syarikat BHP iaitu UAC Berhad. Dan kediaman ini memberikan mereka keselesaan yang barulah.
Jadi kepada itu pihak BH Petrol sangat menghargai dan berterima kasih kepada Panglima Angkatan Tentera dan Panglima Tentera Darat kerana membenarkan menggunakan anggota mereka untuk membantu kita dalam projek DCCK ini. Dan seterusnya, kita ada masa berbaki. Mungkin ramai yang tidak tahu berkaitan BH Petrol dengan Angkatan Tentera. Dan mengapa BH Petrol turut untuk membantu dan menghasilkan DCCK sepanjang 12 musim ini. Untuk saya wawarkan kepada penonton di luar sana, sebenarnya kami ini anak syarikat lembaga tabung Angkatan Tentera yang bernaung di bawah Bausted Holding. Jadi kita merasakan tanggungjawab membantu veteran ni memang dekat di hati kita lah. Ini terang-terang saya sini kita. Jadi apa yang saya nak sarankan ni, episod yang 20 ni tuan-tuan dan puan-puan tonton, bantu mereka sebanyak yang mungkin. Bantuan ni boleh disalurkan melalui akaun yang tertera ataupun mengunjungi ke kedai-kedai kita. Di kedai kita pun ada masih lagi tabung Jeff. Dan jaga belilah jenama kita. Ini promotion sikit jenama kita ni sedikit sebanyak dapat menyuntik dana kepada keuntungan syarikat pada keseluruhan, dan keterusan kita dalam kesenambungan untuk meneruskan program ni memang dekat di hati saya dan Datuk Pengurusi sendiri. Jadi itu yang saya nak wawarkan. Saksikanlah DCCK ni untuk episod yang ke-12 ni mulai 10 Ramadan ni. Itu saja saudara. Dan sebenarnya konglomerat yang tertua di dalam negara kita ini yang mempunyai berkaitan secara langsung dengan menyalurkan bantuan kepada veteran-veteran dan juga Angkatan Tentera. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan melihat BH Petrol sebagai salah sebuah anak syarikat, ada banyak lagi anak-anak syarikat di bawah LTAT ini yang boleh kita kunjungi untuk membantu LTAT menyumbang secara terus kepada veteran-veteran. Apakah harapan sebenarnya yang ingin dizahirkan oleh BH Petrol menerusi DCCK musim ini? Harapan kita yang pertama sekali ialah kita nak membantu bekas ataupun veteran tentera, nak membantu dia orang. Sambilan itu juga kita nakkan rakyat menjadi atau membantu, menyokong kita dengan membeli petrol daripada BHP lah. Jadi petrol yang dia beli ni bukan begitu saja. Sebab apa yang kita dapati pada penjualan ini disalurkan juga kepada rancangan di celah-celah kehidupan ni. Jadi kita mengharapkan supaya program ni kita dapat teruskan sesuai dengan masyarakat satu Malaysia. Sebelum-belum kita nak tambah lagi, tapi kita terhad. Jadi kita mengharapkan sekiranya banyak sumbangan dari segi pembelian minyak daripada rakyat, banyak pendapatan kita, bolehlah kita menyumbang kepada program ini lebih lagi. Itu harapan kita lah. Dan mungkin pesanan terakhir daripada Tuan Engineer Azizul sendiri kepada para penonton yang sememangnya setia menonton siaran-siaran DCCK sepanjang 12 musim ini. Akhir kata ni saya cuma nak beritahu kita sebagai syarikat JLC selalu menyokong agenda-agenda kerajaan apa yang dibuat pada masa ini, dan agenda kerajaan membantu B40 khususnya veteran B40 memang dekat di hati agenda kerajaan. Sebegitu juga dekat di hati BH Petrol dan juga warga-warga kerja BH Petrol. Jadi saya meminta penonton-penonton menyokong jenama kita supaya suntikan semangat daripada penonton-penonton dan orang di luar sana akan meneruskan warga-warga kerja Bausted Petroleum untuk bekerjasama dalam membantu warga veteran ATM dan B40 sebagaimana yang dikehendaki oleh kerajaan kita. Terima kasih Datuk Khairuddin. Terima kasih Engineer Azizul kerana duduk bersama kami pada pagi ini dalam Start Pagi Malaysia. Nantikan 21 episod baru musim ke-12 DCCK di TV1 akan menemui anda tidak lama lagi.